Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Semoga semuanya sihat walafiat, sentiasa berada dalam rahmat Allah, insya-Allah. Sihat kan semua? Pada malam ni, jom kita sembang-sembang sikit. Kita buat sesi Q&A. So, siapa-siapa yang nak tanya bolehlah tanya dekat button question tu, insya-Allah. Apapun, insya-Allah, tak lama lagi kami dari Tarbiyah Sentap akan rilis 4 buku baru. Pertama, buku saya Maksiat Akhir Zaman. Kedua, buku Furqan Fawaz, novel bertajuk Lembaran Juzuk Cinta. Ketiga, lukisan Tarbiyah 4 daripada Ababen. Dan yang keempat, komik Aku Ada Allah daripada Azim Razali. Dan kami buat combo 4 buku, dapat set kotak eksklusif, dapat 4 buku free postage, dan juga dapat free album Robitah. Hanya RM120 sahaja. RM120 korang dapat set kotak eksklusif, dapat tanda tangan penulis, dapat 4 buku baru, dapat free album Robitah dan juga free postage. RM120 saja. So, nantikan pre-order yang akan diumumkan tak lama lagi di Instagram saya dan juga Instagram Tarbiyah Sentap, insya-Allah. So, korang boleh kumpul duit daripada sekarang, insya-Allah. Malam ni kita buat sesi Q&A, sembang-sembang, insya-Allah. Sebelum tu, kalau korang belum dengar lagi lagu Latihi Challenge versi dakwah daripada kumpulan Rabitah, korang boleh dengar di YouTube. Sekarang ni trending nombor 19 di YouTube Malaysia, alhamdulillah. So, korang boleh dengar lah. Okay. Ada hadis ni, tuntutlah ilmu sampai ke negara China. Kenapa negara China? Jawapannya ialah hadis tersebut hadis yang palsu. So, jangan sebarkan hadis ni, sebab hadis ni palsu, tiada asalnya. Macam mana nak rasa lebih cinta dekat Nabi SAW dari ajnabi? Cara dia ialah, janganlah cinta pada ajnabi, cintalah pada Nabi. Bila kita mencintai ajnabi, kita mencintai orang yang belum halal untuk kita, maka benda itulah yang akan menjauhkan kita daripada Allah SWT, dan benda itulah yang akan menjauhkan kita daripada Nabi SAW. Sebab itulah Ibn Qayyim rahimahullah pernah berkata, orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang bercinta sebelum kahwin. Semakin dia mengingati orang yang dia cintai, dia akan semakin jauh daripada Allah. Sebab itulah, kalau korang nak masuk cinta Allah dalam hati, nak masukkan cinta Nabi daripada hati, korang buang perasaan cinta pada ajnabi yang bukan halal tu. Sekiranya korang dah jatuh cinta pada ajnabi tersebut, kalau mampu kahwin, kahwinlah. Kalau tak mampu kahwin, tahan diri daripada lakukan maksiat. Wajib menjaga ikhtilat. Jangan couple, jangan chatting-chatting, jangan calling-calling. Kalau tak mampu, maka sebenarnya cinta tersebut telah merosakkan korang, dan korang terperangkap daripada tipu daya iblis. Dan benda itulah yang akan merosakkan hati seseorang. Soalan seterusnya, boleh terangkan tentang 3 kaum umat Islam yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Okey. Ada 3 golongan yang Nabi SAW cerita dalam hadis. 3 golongan ni adalah golongan yang pertama masuk ke neraka tanpa hisap. Maknanya diorang ni orang yang pertama lah masuk neraka tanpa hisap pula tu. Siapakah orang-orang ni? Pertama, orang yang berjihad. Tapi dia berjihad untuk
nak kena puji, nak kena sanjung. Maknanya dia berjihad tu bukan kerana Allah, tapi nak riak. Orang macam ni dia akan masuk neraka tanpa hisap. Golongan kedua, golongan pendakwah, golongan yang mengajar manusia tentang agama. Tapi dia berdakwah tu, dia nasihat orang dan sebagainya, ajar Quran dan sebagainya. Tujuan dia untuk nak riak juga, nak kena puji, nak follower naik, nak disanjung. Orang macam ni pun akan masuk neraka tanpa hisap. Dan yang ketiga adalah orang yang dermawan, sedekah sini sana, belanja orang, tolong orang sini, tolong orang tu, tapi dia buat tu untuk nak kena puji, riak. Maka orang macam ni pun masuk neraka tanpa hisap. Sebab itulah riak ni benda yang bukan main-main. Riak ni benda yang sangat besar. Riak ni adalah satu kesyirikan. Sepatutnya kita buat ibadah tu untuk Allah, tapi kita buat ibadah untuk selain Allah, untuk dipuji manusia. Seolah-olah yang kita sembah adalah manusia yang memuji kita tu pula. Sedangkan dia orang pun tak boleh selamatkan diri dia orang dekat akhirat nanti. Kenapa kita perlu mengejar pujian manusia yang tak boleh membantu kita langsung dekat akhirat nanti? Sebab itulah kita dalam nak buat dakwah, nak buat kebaikan, nak buat ibadah dan sebagainya, banyak cek niat kita, muhasabah diri kita. Sejauh mana kita betul-betul ikhlas pada Allah SWT. Kalau kena kutuk sikit, terus down, maksudnya tak ikhlas lah tu. Kalau kena puji, baru semangat, maksudnya tak ikhlas lah tu. Apa lagi contoh dia? Contohnya, depan manusia, semangat buat dakwah, bagai semua. Kat rumah, time seorang-seorang, solat pun lambat, tahajud tak buat, Quran tak baca setiap hari. Padahal depan orang, semangat dakwah, ajak orang pada kebaikan. What's point kau ajak orang pada kebaikan, tapi diri kau sendiri kau lupa? So maknanya kau ajak manusia pada Allah ke kau ajak manusia pada diri kau sendiri? Kau nak orang follow kau nak kau famous. Benda ni kena muhasabah lah. Sebab orang yang buat kerana Allah, bila orang yang buat dakwah ni kerana Allah, dia bukan hebat di mata manusia je. Time dia duduk seorang-seorang pun dia jaga diri dia. Kalau dia buat dosa, dia taubat pada Allah, dia melazimi ibadah wajib, dan dia perbanyakkan amalan-amalan sunat. Itu tanda-tanda orang yang ikhlas. So, moga Allah kurniakan kita keikhlasan, insya-Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana tanggapannya kalau ada seorang lelaki rajin ibadah tapi berpacaran dengan isteri orang? Astaghfirullahalazim. Sebab itulah kita kena faham. Kita kena faham satu benda. Islam ni bukan solat semata-mata. Islam ni ada solat, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalat, ada politik, ada ekonomi, ada jihad, ada ilmu dan sebagainya. Kalau kita sekadar solat tapi akhlak tak jaga, maknanya kita boleh masuk neraka juga sebenarnya. Sebab tu ada dikisahkan ada seorang wanita di zaman Rasulullah, dia rajin beribadat, rajin berqiyamul lail, rajin puasa, tapi mulut dia selalu menyakiti jiran dia. Akhirnya dia masuk neraka sebab tak bertaubat daripada dosa menyakiti jiran. Sama juga macam kes ni, dia rajin ibadat, solat bagai semua, tapi couple dengan isteri orang. Apa benda kah ini? Apa benda ni? Kau apa benda semua ni? Tak sepatutnya lah. Maknanya ada problem dekat solat dia. Sepatutnya solat ni mencegah daripada perbuatan fahsyat dan mungkar. Tapi kau solat, pada masa yang sama kau buat kemungkaran juga. Ada something wrong pada solat kau. So check solat. Check solat kita. Macam mana nak tanamkan rasa cinta kepada Al-Quran? Okey, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya Allah SWT dah bagi kita satu panduan macam mana nak masuk syurga. Allah bagi kita panduan yang detail macam mana untuk kita masuk syurga. Bayangkan kalau korang tengah periksa, tengah exam. Exam tu susah, tapi cikgu korang sebelum exam tu, cikgu korang bagi jawapan.
Dia bagi semua jawapan. Dia bukan sekadar bagi jawapan, dia tolong lagi. Dia hantar orang untuk tolong korang jawab periksa tu. So rasa-rasanya bila dah dapat jawapan dan dah ada orang tolong ajar macam mana nak jawab, logik tak kalau seseorang tu fail exam tu? Tak logik. Sebab dah ada jawapan. Boleh meniru dalam exam lagi. Cikgu tu hantar orang tu ajar pula time exam tu. So kalau ada yang fail juga exam tu, sama ada orang tu bodoh gila, minta maaf sebut, ataupun orang tu memang gila. Kan? Sama juga dalam hidup ni adalah ujian. Dan Allah dah bagi jawapan, iaitu Al-Quran. Dan Allah dah hantar orang untuk guide kita macam mana nak ikut Al-Quran, macam mana nak berjaya. Allah kasih para Nabi, Allah turunkan para Nabi dan Rasul kat dunia ni supaya kita boleh tiru mereka macam mana nak berjaya. So kalau ada orang masuk neraka juga, maksudnya sama ada orang tu memang tak nak syurga ataupun orang tu memang nak masuk neraka. Sebab tu lah tak logik sebenarnya orang yang masuk neraka ni. Tak logik. Allah dah bagi jawapan, Allah dah bagi petunjuk. Kalau buat salah, Allah tawarkan pengampunan Allah pula. Kalau buat pahala, Allah bagi berlipat kali gandakan pahala. Tiba-tiba ada orang masuk neraka juga. Ramai pula tu. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia memang nak masuk neraka lah. Sebab itulah, kalau kita nak masuk syurga, kalau betul kita nak masuk syurga, cuba tanamkan dalam hati kita rasa cinta pada Al-Quran. Buka balik Al-Quran, baca balik Al-Quran, hayati balik Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran, pergi kelas-kelas tafsir, baca kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran. Time solat baca Al-Quran juga, time malam baca Al-Quran. Kalau boleh, sediakan dalam sehari waktu untuk kita baca Al-Quran. Kadang-kadang kita boleh tengok drama, tengok movie, tengok anime setiap hari sejam, 2 jam, 3 jam. Main game setiap hari sejam, 2 jam, 3 jam. Bekerja daripada pagi sampai ke malam, 7 jam, 8 jam bekerja. Main bola, tengok bola, tidur. Tapi takkanlah nak luangkan 10 minit, 20 minit, 30 minit dalam sehari untuk baca Al-Quran. Takkan tak boleh. Apa yang susah sangat untuk kita luangkan masa kita dalam sehari 10 minit, 20 minit ataupun 30 minit untuk Al-Quran? Kalau kita sehari kita luangkan masa setengah jam misal kata untuk Quran, kita boleh baca Al-Quran 10 muka surat. 10 muka surat ke 5 ke 10 muka surat kalau kita baca tak lancar. Kalau kita baca lancar, 30 minit tu boleh 1 juzuk. Tapi saya ambil paling kurang lah, 30 minit tu dapat baca 5 muka surat. Kalau kita konsisten baca Al-Quran 5 muka surat sehari, setahun kita boleh khatam Quran 4 kali. 4 kali. So cuba muhasabah, sepanjang korang hidup ni, berapa banyak dah korang khatam Quran? Saya nampak ada artis, dia kata, oh, Alhamdulillah akhirnya khatam juga. Daripada dulu saya teringin nak khatam, berjaya juga khatam Quran. Baguslah. Tapi takkanlah sekali je. Berlakon sini sana boleh pula kan. Kerja sini sana, bisnes sini sana boleh pula. Tapi takkanlah tak boleh nak letak satu masa dalam Al-Quran, satu masa dalam hari itu untuk Al-Quran. Baguslah, saya puji orang yang khatam Quran ni. Tapi jangan rasa selesa. Kita kena tambahkan amalan kita, sebab kita tak tahu mana satu amalan kita yang Allah terima. Sebab tu cuba letakkan dalam sehari ada waktu yang korang guna untuk Al-Quran khusus. 10 minit, 20 minit, 30 minit, duduk, buka Quran, fokus, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Istiqamah benda tu setiap hari. Wallahi, korang punya hati akan rasa sangat bahagia. Korang akan rasa bertambah cinta dengan Al-Quran. Dan Allah akan bagi cahaya pada hati korang. Wallahu'alam. Soalan seterusnya. What up next song cover Tarbiyah Sentak? Pertama sekali Alhamdulillah lah, kami baru sahaja rilis lagu Lathi Challenge versi dakwah. Lirik saya buat dan juga dinyanyikan oleh kumpulan Rabitah.
Sekarang ni dah trending nombor 19 di YouTube Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada semua. Kalau korang belum dengar lagi, korang boleh dengar di YouTube. Kenapa saya cover lagu Latih Challenge versi dakwah ni? Supaya saya nak lawan arus Latih Challenge yang pelik-pelik, yang macam-macam benda haram dekat situ. So kita nak lawan benda tu, kita buat Latih Challenge versi dakwah supaya ramai orang dapat manfaat. Dan Alhamdulillah trending di YouTube. Itu bermakna ramai sebenarnya yang menanti-nanti konten-konten dakwah, lagu-lagu dakwah ni sebenarnya. Ramai anak muda yang dahagakan ilmu-ilmu lagu-lagu yang berunsur ketuhanan. Sebenarnya ramai sangat yang suka. Tapi cuma tak ramai orang buat. So kami buat inisiatif tersebut lah. Alhamdulillah. Ramai yang sebab menangis dengan lagu tu. Alhamdulillah, moga bermanfaat. Dan tak lama lagi kami akan release beberapa lagu lagi lah. Banyak sebenarnya, tak boleh bagi tahu lah. Cuma dalam bulan ni kami akan release single daripada kumpulan The Truth, iaitu Naufal Isa dan Irwan Faris, bertajuk Cinta Sementara, yang akan release pada bulan ni. Bila? Korang kena nantikan. So subscribe YouTube Tarbiyah Sentap. Subscribe guys. Jangan lupa guys. Macam nak semua. Okay, macam mana sekejap macam mana nak buat suara third Latih Challenge Rabitah? Demo sikit Ustaz. Okay, macam ni lah. Saya nak ajak korang semua untuk cover lagu Latih Challenge versi dakwah. Jangan lupa letak hashtag Latih Challenge versi dakwah. Esok insyaAllah saya akan buat video macam mana cara nak buat voicing, lining suara dalam lagu Latih Challenge ni. Contohnya suara first, kena dunia, sanggup kau gadai agama, kerana nama kau sanggup lukakan baginda, atau tiada lagi cinta, walau dia korban segala, kejamnya dirimu. Tu suara first. Suara third dia, kena dunia, sanggup kau gadai agama, kerana nama kau sanggup lukakan baginda. Korang tak faham sangat kan? Esoklah saya akan explain. Kalau saya nak cerita kat sini macam mana lining suara dia, takut ada yang tak faham. So esok saya akan post kat video. So nanti kalau korang nak cover lagu Latih Challenge versi dakwah ni, boleh cover lah. Apapun, siapa tak dengar lagi boleh dengar di YouTube Tarbiyah Sentap. Kita kasih 200,000 views, kasih 1 juta views. Boleh kita sama-sama support lagu-lagu dakwah ni insyaAllah. Batak. Siapa yang Batak? Saya Batak sorry saya tak minta maaf. Saya tak ada niat nak Batak. Tapi kalau kamu rasa saya ni Batak, kamu doakanlah saya dapat hidayah, dan doakanlah saya tak Batak lagi. Saya pun nak berubah juga insyaAllah. Macam-macam, kita layan je. Apa lagi Kalau jin nampak aurat kita, berdosa ke? Tak berdosa. Kita diwajibkan tutup aurat dekat bukan mahram sahaja, manusia. Kita tak diwajibkan menutup aurat dekat jin. Sebab kita pun tak nampak jin. Macam mana kita nak tahu jin ada kat mana? So macam mana kita nak menutup aurat dalam keadaan kita tak tahu jin kat mana? So tak dosa pun kalau jin nampak aurat kita, tak berdosa. So jangan risau. Kalau tidak memang kena 24 jam pakai tudung. Sedih siap. Macam mana nak menangis waktu baca Al-Quran? Okay, saya ni antara orang yang susah nak menangis lah. Saya mengaku awal, saya ni antara orang yang susah nak menangis. Time doa susah nak menangis, time baca Quran susah nak menangis. Memang susah. Tapi ada sekali tu saya masih ingat. Time tu saya baca Quran. Lepas tu time tu saya ingat saya baca surah
As-Saffat. Time tu saya tengah umrah, tengah buat umrah, lepas tu tengah duduk depan Kaabah tu. Lepas tu saya baca surah As-Saffat. Dan Allah detikkan hati saya ketika tu untuk baca terjemahan dia sekali. Contohnya saya baca ayat tu, baca terjemahan. Baca ayat tu, baca terjemahan. Baca ayat tu, baca terjemahan. Tiba-tiba tengah-tengah baca terjemahan tu, tak tahu kenapa, saya ni susah nak menangis. Tapi tiba-tiba perasaan sebab tu datang, bulu roma meremang. Lepas tu rasa macam sangat sedih, sangat sayu bila baca kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Sebab dalam surah Saffat ni Allah ceritakan tentang pengorbanan Nabi ni. Allah cerita tentang kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh Nabi sekian-sekian. Lepas tu Allah puji Nabi tu. Lepas tu Allah cerita kesusahan Nabi sekian-sekian. Lepas tu Allah puji Nabi tu. So bila saya baca terjemahan tu dan saya cuba bayangkan saya berada di zaman Nabi tersebut. Saya bayangkan saya buat dakwah kat kaum tersebut, saya kena maki, saya kena kutuk, saya kena hina. Saya bayangkan perasaan tu. Saya rasa sangat sebab dan saya sampai rasa macam tu. Saya tak mampu nak gambarkan ketika tu. Dan ketika tu wallahi sangat-sangat nikmat. Nikmat boleh menangis baca Quran, menangis ketika tahajud, menangis time solat, menangis time doa. Sangat-sangat nikmat. Siapa yang tak pernah merasai kenikmatan menangis ketika tahajud, menangis ketika solat, menangis ketika taubat, menangis ketika baca Quran, rugi. Cuba cari benda tu. Itulah kebahagiaan, itulah ketenangan. Bila korang berjaya mengalihkan air mata kerana Allah SWT, itulah syurga dunia. Itulah syurga dunia. Orang lain nampak korang macam tengah terseksa. Yelah menangis, mestilah macam terseksa kan. Kalau kita nampak orang menangis, kita akan fikir apalah masalah hidup dia sampai dia menangis macam tu sekali. Tapi cuba korang tanya dia, kau menangis-nangis ni, time solat kau menangis, time doa kau menangis, kau stres ke sampai kau menangis sangat? Mesti dia akan jawab, tak, aku menangis sebab aku bahagia. Aku menangis sebab aku bahagia. Dia macam makan sambal lah. Makan sambal, kita makan sambal sampai berpeluh-peluh, sampai pedas sangat, sampai keluar air mata. Orang nampak kita macam terseksa, tapi sebenarnya kita sedang menikmati sambal tersebut. Macam itulah orang yang menangis ketika solat, menangis ketika taubat, menangis bila baca Quran. Orang nampak kita macam terseksa, tapi sebenarnya hanya orang yang menangis ketika sedang bersama Allah saja mengetahui betapa nikmat, betapa indahnya hidup ketika itu. Sebab itulah Bilal bin Rabah, ada orang pernah tanya dia, wahai Bilal, apakah saat yang paling nikmat, saat yang paling manis dalam hidup kau? Ketika tu Bilal dah jadi governor. So orang kata, apakah saat yang paling manis dalam hidup kau? Orang tu ingat Bilal akan jawab, oh saat paling manis ketika aku dah jadi governor lah, dah jadi menteri. Tapi Bilal jawab apa? Bilal bin Rabah menjawab, saat paling manis, paling nikmat dalam hidup aku adalah apabila aku diletakkan di tengah padang pasir dan diletakkan atas badan aku batu yang besar, kemudian aku disebat di tengah panas, dipaksa untuk murtad, tapi aku berkata ahadun ahad. Itulah saat paling manis dalam hidup aku. Kita nampak macam terseksa kan, kena seksa, letak batu besar kat tengah padang pasir panas, kena pukul lagi. Tapi ketika tu Bilal kata, itulah saat paling nikmat dalam hidup. Sebab itulah, kalau korang nak tahu, nak merasai kebahagiaan sebenar dalam hidup korang, cuba korang berubah. Cuba korang jadi orang yang baik. Cuba korang lazimi ibadah, lazimi majlis ilmu, tinggalkan maksiat. Serius, sangat-sangat nikmat. Itulah syurga dunia. Bookstall, Ustaz nak request live boleh? Boleh? Sekejap, saya request. Siapa nak request live? Boleh tanya-tanya soalan, InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nama Ana Wani. Wani. Bookstall Okay. Ni bookstall antara ejen tarbiyah sentap yang sangat berjaya lah. Dropship tarbiyah sentap yang sangat berjaya. Kalau korang nak beli buku-buku saya, nak beli buku-buku tarbiyah sentap dan sebagainya, korang boleh beli daripada bookstall, InsyaAllah. Okay, apa soalan?
Ustaz nak tanya, macam Ana tengok tarbiyah sentap, macam dulu Ustaz ada cerita, yang dulu Ustaz ada macam mana? Ada kisah silam, lepas tu apa amalan yang membuatkan Ustaz macam murah rezeki? Yang macam boleh membina tarbiyah sentap yang sangat-sangat hebat lah untuk sekarang ni. Okey. Pertama, Mungkin Ustaz boleh kongsi. pertama terima kasih kerana memberi soalan tersebut dan pertama sekali alhamdulillah lah, syukur pada Allah SWT. Bila cerita apakah amalan Ana yang Ana buat sampai alhamdulillah tarbiyah sentap berjaya, Ana tak boleh nak jawab sebab Ana pun tak tahu apa. Ana punya prinsip simple je. Berjaya tu ujian, kan? Maknanya berjaya dalam bisnes tu satu ujian. Dan tak berjaya dalam bisnes tu pun satu ujian. So ada orang Allah nak bagi berjaya, Allah bagi berjaya. Allah uji dia dengan benda tu. Ada orang Allah tak bagi dia berjaya dalam bisnes sebab ujian juga. So bukanlah sebab seseorang tu amalan dia power sangat sehingga dia berjaya. Yang orang yang tak berjaya tu, mungkin sebab amalan dia tak power sangat. Tak semestinya. Kalaulah seseorang tu berjaya semata-mata kerana ada amalan-amalan yang hebat. Kalau macam tu orang kafir banyak yang berjaya, sedangkan apa je amalan dia? Syirik pada Allah kot. Dan orang yang sepatutnya paling kaya, paling berjaya dekat dunia ni, para Nabi dan Rasul lah. Mereka lah orang yang paling dekat dengan Allah. Tapi kalau kita baca sirah, Nabi SAW pun nak makan pun sampai dapur tu tak ada asap. Kadang-kadang makan kurma. Tapi apa yang anda boleh kongsi juga, antara cara nak murah rezeki, ni yang ayah Ana banyak kongsi pada Ana lah. Ana ingat lagi time tu Ana belajar kat Mesir. Ana dulu time belajar kat Mesir, Ana berjimat cermat, sangat-sangat berjimat cermat. Sampai hampir setiap hari Ana makan Maggi je. Satu hari ayah Ana call ayah Ana lah. Ana kata, "Bah, sihat bah?" Alhamdulillah. Ayah saya tanya saya satu soalan. "Anin, macam mana makan semua okey?" So saya jawab, "Abah, Anin makan Maggi je sehari." "Kenapa?" "Nak berjimat cermat bah." Sebab ayah saya bagi saya duit belanja setiap bulan. Saya tak dapat zakat. So ayah saya bagi saya duit belanja setiap bulan. So saya gunakan duit belanja yang ayah saya bagi tu untuk saya menyimpan. So saya berjimat cermat makan Maggi dan sebagainya. So ayah saya marah. "Anin, aku bagi kau duit supaya kau tak hidup susah. Ni kau pergi menyeksa diri kau makan benda macam itu, sedangkan kau boleh makan benda yang sihat-sihat. Dah kenapa?" "Oh tapi bah, ni nak menyimpan bah." So ayah dia kata, kebanyakan kawan-kawan abah time universiti zaman belajar abah dulu, yang kedekut, yang menyimpan lebih-lebih sangat sampai menyusahkan diri, banyaknya sekarang miskin. So apa nak buat bah? Anin dah ada duit tu, belanjalah orang. Belanja kawan-kawan. Bagi kawan-kawan happy. So semenjak ayah saya cakap macam itu, memang time-time tu jugalah, minggu tu juga, saya belanja batch saya makan pizza beramai-ramai. Dan saya amalkan benda tu lah. Saya suka belanja orang. Saya memang sangat-sangat suka belanja orang makan. Saya pun tak tahu kenapa saya suka belanja orang makan. Sebab saya seronok tengok diorang dapat makan. Kadang-kadang kalau dia tak nak makan pun saya paksa dia makan juga. Sebab saya seronok untuk belanja dia makan. So bila, saya pun tak tahulah apa amalan saya, tapi yang saya selalu buat ialah belanja orang makan lah. Tapi macam saya cakap tadi lah, benda ni ujian je sama ada orang suka belanja orang makan, bisnes tak berjaya. Ada orang tak suka belanja orang makan, bisnes berjaya. So kejayaan tu bukan diukur berdasarkan bisnes berjaya ke tak berjaya, rezeki melimpah ruah ke tak melimpah ruah, tak. Tapi kejayaan tu adalah apa-apa ujian yang Allah bagi pada kita, adakah kita boleh taat Allah, taat Rasulullah, itulah kejayaan yang sebenar. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. So nasihat saya pada diri saya dan kamu dengan Wani. Apa pun keadaan dalam hidup, jaga Allah, jaga Rasulullah, jaga diri. Apa pun ujian yang melanda, sabar, syukur pada Allah. Wallahi kalau kamu walaupun kamu tak berjaya dari sudut harta dekat dunia ni, dekat akhirat nanti Allah bagi kamu segala-galanya insya-Allah.
So akhirat InsyaAllah. tu yang kita kena kejar tu insya-Allah. Wallahu a'lam. So korang boleh follow bookstall ni insya-Allah. Beliau adalah InsyaAllah. dropship tarbiyah sentak. Nanti buku baru saya pun korang boleh dapatkan daripada dia insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima Terima kasih Ustaz. Okay, Sama. tutup. Okay, soalan seterusnya kita tengok apa yang ada dekat sini. Banyak soalan ni sebenarnya. So kita tengok. Kalau orang tu cakap dia halalkan hutang kita dekat dia dan lepas tu dia minta balik, apa hukum dia? Ini dah nama dia fasa mengungkit ataupun buruk siku. Buruk siku dan mengungkit kebaikan ni dosa sebenarnya. Bukan sekadar dosa, hilang pahala. Sebab bila kau dah kata kau dah halalkan, kau tak boleh ungkit. Kau tak boleh tarik buruk siku. Tak boleh. Sebab itulah kalau kau daripada awal tak nak halalkan, janganlah halalkan. Suruhlah dia bayar. Tapi kalau kau dah suruh halalkan ataupun kita dah buat baik kepada orang, lepas tu kita buruk siku, benda tu dosa. Benda tu dosa. So, berhati-hatilah daripada menjadi orang yang buruk siku. Tapi pada yang masa sama, yang orang yang berhutang ni, usahalah untuk bayar. Kita ni kadang-kadang berhutang, kita sengaja tangguh-tangguh bayar supaya sampai satu tahap orang tu halalkan. Janganlah macam itu. Menangguh-nangguh, sengaja tangguh-tangguh bayar hutang tu pun dosa juga. Lainlah kalau betul-betul tak mampu. Tapi persoalannya, apa usaha kita untuk memampukan diri kita untuk bayar hutang? Kalau usaha pun tak ada, apa kita nak jawab depan Allah nanti? Kalau orang tu ungkit benda tu dekat akhirat. Itu kita takut. So kalau tak mampu nak berhutang, janganlah nak berhutang-hutang ni. Bahaya. Tolong terangkan single yang diredai versus single yang tak diredai. Seram soalan ni. Okey, sebenarnya single ni tak salah. Cuma apa yang kita buat ketika kita single, itulah yang menjadi masalah. Kalau kita single, lepas tu pada masa sama kita tak menjaga pandangan kita daripada melihat benda-benda yang haram, daripada melihat aurat dan sebagainya. Kita tak jaga mulut kita tak jaga telinga kita, ataupun kita tak jaga pergaulan kita tak menjaga batas-batas ikhtilat. So, walaupun kita tak couple, tapi kita tak menjaga halal dan haram, dosa juga. Tapi kalau kita single, tapi kita menggunakan kesinggilan kita tu untuk benda-benda yang bermanfaat, dapatlah pahala. Contoh orang single yang berjaya, contohnya Imam Nawawi rahimahullah. Seorang ulama yang cukup hebat dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi ni, dia punya kecintaan pada ilmu. Sampai dia kalau tidur tu, dia tidur dalam keadaan dia sedang menulis. Tengah tulis, tak baring. Tengah duduk, time tu dia tertidur. Dan dia tidur dalam keadaan duduk tu, atas kerusi, bertahun-tahun lamanya. Nak kata dia punya cinta pada ilmu, dan dia tak sempat kahwin. Imam Nawawi meninggal umur 40 lebih. Tak sempat kahwin. Meninggal muda. Tapi nampak tak berkat. Walaupun umur beliau pendek, tapi berkatnya, keikhlasan dia dalam menulis, menuntut ilmu, sampai sekarang, hampir setiap masjid dekat dunia ni, ada buku karya Imam Nawawi. Buku hadis 40, Imam Nawawi, Riyadus Salihin, Imam Nawawi. Apa lagi buku-buku Al-Azkar, Imam Nawawi. Banyak kitab-kitab Imam Nawawi yang tersebar di seluruh dunia. Dan boleh cakap, kitab yang paling banyak dibaca oleh umat Islam adalah karya Imam Nawawi. Kenapa? Sebab dia menggunakan waktu single dia untuk betul-betul buat benda yang bermanfaat, bukan untuk diri dia je. Dia buat untuk generasi-generasi selepas dia, sehingga dia dah mati ratusan tahun dah. Sampai sekarang kita dapat manfaat daripada tulisan-tulisan dan dakwah daripada Imam Nawawi. So itu antara contoh orang single yang diredai Allah. Contoh lain, orang single yang diredai Allah ialah Syed Qutb. Syed Qutb, seorang ulama di Mesir, yang menulis buku Fi Dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Sangat hebat.
Buku tersebut sangat hebat. Walaupun dia mati kena gantung, masuk penjara bertahun-tahun lamanya, dia menulis kitab dia pun dekat dalam penjara. Akhir hayat dia kena gantung sampai mati. Tapi sampai sekarang karya dan tulisan dia kita baca dan ramai orang yang berubah, ramai orang yang kenal Allah melalui tulisan dia. So gunakanlah waktu bujang ni, waktu single ni untuk betul-betul menjaga diri pada Allah SWT. Moga Allah ampunkan dosa kita. Okey, lagi 7 minit. Sebab pukul 11 ni saya nak start menulis buku. Bawah dagu dikira aurat ke? Bawah dagu tu mana? Leher. Leher aurat. Sini. Kan kalau biasa pakai tudung, nampak ni kan. Kan ada orang yang tutup dengan benda hitam sampai sini. Ada orang tak tutup sampai hitam pun, tapi tutup leher lah. So khilaf ulama'. Ada yang kata bawah dagu ni aurat. Maknanya sampai sini kita kena tutup. Tapi ada kata tak aurat. Aurat sampai sini je. So kalau korang pakai tudung, nampak apa? Dagu ni tak dikira aurat. So ada sesiapa yang nak request live lagi? Boleh, tak ada masalah. Last. Kita tengok siapa yang ada. Cool. Ilham. Kita try. Mana tahu dapat. Alamak. Tak dapat. Rindu Am. Tengah makan. Moga bahagia Am. Semoga dirahmati Allah, insya-Allah. Okey. Sebagai perakhiran lagi 5 minit ni. Ya. Kita try Okay. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Salam Imran. Darjah berapa? 3. Darjah 3. Ya. Oh. Tak sangka darjah 3 baru ikut. Macam mana boleh, Imran, macam mana boleh kenal tarbiyah sentab Imran? Saya minat ni dari abang saya. Abang saya Muhammad ni. Mana? Wow. Terima Ustaz. Khabar? Tulis dia ni. Ni form berapa ni? Surat. Nama apa nama? Ha? Nama apa? Nama saya Muhammad Ustaz. Muhammad. Macam mana boleh kenal tarbiyah sentab? Sini. Sebenarnya sepupu saya ni dia ada satu buku tajuk dia Lukisan Tarbiyah. Okey. So start dari situ saya macam berminat dengan karya-karya tarbiyah sentak ni. So tadi saya jumpa IG shop dia, saya borong buku surat. Masya-Allah. Thank you. Nampak tak? Guys, nampak tak? Ustaz. Terima kasih. Nampak tak bermula dengan sepupu dia? Baca satu buku. Tapi kesan dia sampai dekat orang yang berada dalam live. Sebab itulah kita dalam nak buat kebaikan ni, kita sampai je kebaikan. Dan kita pun tak tahu kebaikan akan sampai pada siapa. So, apa soalan? Muhammad? Okey, saya. Ustaz, Hello, ada soalan? Ustaz, saya nak tanya ni. Kalau kita tengah solat, lepas tu kita cakap benda yang tak elok dalam hati sebab tak puas hati lah, dengki kan. Macam mana tu? Time solat?
Time solat, lepas tu dalam hati cakap benda-benda yang tak puas hati dengan orang-orang macam ni. Ya. Solat susah. Ha. Tapi pahala kurang lah sebab tak khusyuk. Ali salah. Solat susah, tapi pahala kurang sebab itulah jawapan dia. Oh, okey. Ni soalan kedua. Siapa pula? Ni. Ustaz, Ha. kalau kita kalau kita bila solat kan, waktu kita solat kan, macam kita keluar suara, bila kita rasa nak tergelak, waktu kita terkeluar suara, batal ke sah Ustaz? Batal kesah. Okey, kalau gelak tu sampai dengar bunyi gelak, batal. Tapi kalau kalau kita gelak tu macam macam tu je tak batal. Tapi bila terkeluar maka batal. Muhammad. Okey. Soalan. Ustaz panggil lu. Soalan. Ya Zat. Ni form 3 Form apa tadi? Phone tu Zat. Form 2 Aduh Ustaz, saya gembira tu dapat plan sama-sama dengan Ustaz ni Zat. Saya memang Duduk mana? duduk Putrajaya Zat. Oh, dekat je. Sekolah mana? Saya Dekat je. saya memang kalau boleh setiap kali Ali Ustaz keluarkan buku memang saya nak beli lah. Memang saya akan cuba saya waya pujuk mak saya minta beli lah Ustaz. Alhamdulillah, moga Memang maafkan saya apa yang saya tulis. Amin Ustaz. Sebab saya tengok Ustaz ni macam kadang-kadang saya tak pernah tahu ada macam apa-apa yang Ustaz yang sampaikan dalam buku tu saya tak pernah tahu. So macam alhamdulillah saya dapat kenal tabiat sentak ni kan. Untung baru muda-muda dah suka baca buku-buku tarbiyah ni. Moga istiqamah. Alhamdulillah Ustaz. InsyaAllah. Moga kita ni pendakwah yang lebih hebat lagi insya-Allah. Amin. Baik Ustaz. Alhamdulillah insyaAllah. Okay. Love you. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Oh, ini keluarga bahagia guys, keluarga bahagia. Yang saya tertarik adalah saya tanya dia macam mana dia boleh kenal tarbiyah sentab ni. So dia kata bermula dengan sepupu dia beli buku daripada tarbiyah sentab. So dia bila dia baca buku sepupu dia tu, dia terdetik nak berubah dan sejak daripada hari tu dia pun mula rajin membeli buku-buku tarbiyah ni. So nampak tak impaknya bila kita buat satu kebaikan, kadang-kadang kebaikan kita tu akan menjadi asbab kebaikan untuk orang lain. Sebab itulah teruskan buat kebaikan. InsyaAllah. Cannot time Ustaz story Ustaz pernah suka perempuan ni but Ustaz terus reject sebab dia makan tai hidung. Oh, ini kisah benar guys, ni kisah benar. Saya pin komen ni. Saya pernah time sekolah rendah lah, time tu jahil lagi kan, sekolah rendah. Time tu saya ingat lagi saya dah jam 4. Saya ada suka seorang perempuan ni. Saya pernah menangis tu. Doa time tu saya dah jam 4. Doa, ya Allah kahwinkanlah aku dengan dia. Ya Allah, menangis. Padahal baru dah jam 4. Teruk betul aku. Dan setiap hari dalam kelas, antara hobi saya ialah Usha lah perempuan tu. Saya duduk sini, perempuan tu duduk hujung sana. Saya pandang dia. Bila dia alihkan kepala dia macam dia pandang saya cepat-cepat alihkan pandangan. Cover line. Sampai satu hari tu, exam, peksa. Saya pun Usha lah perempuan tu, time exam tu. Tiba-tiba, tengah saya Usha perempuan tu, saya nampak perempuan tu tengah khusyuk makan tai hidung. Bayangkan guys, bayangkan. Dia tengah exam tu. Kepala satu dia tutup guna kertas. Lagi sebelah tu dia guna untuk makan tai hidung. Muka cantik guys, tapi makan tai hidung guys. Mana tak hancur jiwa saya ketika itu. Terus stres. Akhirnya exam tu dekat kelas ada 38 orang, saya dapat nombor 37. Semenjak tu saya bertaubat lah daripada Allah SWT. Saya bertaubat pada Allah SWT. So kesimpulan dia, jangan couple guys, jangan couple. Tapi saya tak couple lah dengan dia. Tapi saya usah-usah ada dosa juga. So bertaubat lah guys. Time tu saya belum balik guys. So tak dosa guys. Alhamdulillah sekarang saya dah bertaubat. Moga Allah terima taubat saya. Pelik-pelik lah zaman sekarang ni.
Muka cantik, makan tak hidung, babe. Makan tak hidung. Okay, nak brain. Soalan seterusnya. Banyak tu soalan ni. Okey. Apa pun saya nak ajak korang untuk nantikan InsyaAllah 14 Jun ini 14 Jun ini Tarbiyah Sentap akan mengeluarkan 4 buku baru 4 buku baru pada 14 Jun ini. Dan kami akan buat pre-order eksklusif, set kotak eksklusif. Dalam kotak eksklusif tu ada 4 buku baru. Buku saya, Maksiat Akhir Zaman, buku novel Furqan Fawaz, Lembaran Juzuk Cinta, buku lukisan Tarbiyah 4 daripada Ababan, dan juga buku Aku Ada Allah daripada Azim Razali. Korang beli set kotak eksklusif ni dapat 4 buku baru, dapat tanda tangan penulis, dapat free album Robitoh Doa Kapela, dapat free postage hanya RM120 sahaja dan terhad kepada 3,000 orang sahaja. 3,000 orang sahaja. RM120 je. So, jangan lupa 14 Jun ini guys, 14 Jun. Ini first time lah kita orang buat benda-benda macam ni. Dan jangan lupa pergi YouTube Tarbiyah Sentap. Untuk subscribe YouTube Tarbiyah Sentap. InsyaAllah akan banyak konten-konten tarbiyah. Ada lagu-lagu dakwah, ada tazkirah-tazkirah, ada video-video short film, ada vine-vine dakwah, macam-macam lah insyaAllah. So korang boleh subscribe YouTube Tarbiyah Sentap. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Okey, soalan terakhir mungkin. Siapa nak live sekali buat kali terakhir? Siapa yang nak request live? Kita try seorang. Assalamualaikum Ustaz. Imtiaz, tunjuk muka sikit. Ustaz. Ya nama apa? Ahmad Imtiaz. Ahmad Imtiaz. Duduk mana? Duduk Perak. Jauh. Macam mana boleh kenal Tarbiyah Sentap? Melalui lagu Ustaz. Lagu apa yang first kali hantar dengar? Dia terus Oh, lagu The Truth tajuk dia? tajuk dia apa ya, lupa. Banyak. Bisikanmu memang banyak gila. Bila oh. Nanti Lepas kan tu dengan dia terus nak buat single bulan ni. So nantikan. Okay. InsyaAllah. Okay, apa soalan? Ustaz. Macam mana kan? Macam mana cakap? Macam mana nak cakap? Cakap je lah. Saya ni saya ni macam merupakan seorang macam selalu mencarut. Macam mana nak berhenti mencarut? Saya dah solat, saya dah berdoa. Lepas tu tiba-tiba mencarut depan orang tua. Orang tua pula tu. Saya tak tahu macam nak berhenti. Contoh mencarut? Bodoh, bangang, babi. Mencarut tu dalam hati ke ataupun keluar? Keluar. Tiba-tiba. Okay, macam ni. Ni setiap hari kita kat Allah. Ni cara nak tinggalkan mencarut. Dulu saya sendiri pun time zaman jahiliah, time skor rendah tu. Suka mencarut juga. Budak skor rendah. Time tu tak balik lagi lah. Tapi dah bertaubat lah. So antara cara untuk nak tinggalkan mencarut ni adalah kita kena tahu apa punca kita mencarut. So saya bagi perumpamaan lah. Kita ada cawan. Lepas tu kita letak air dekat cawan. So apa yang akan masuk dalam cawan tu?
Air. Kalau kita keluarkan, keluar apa? Kalau kita tuangkan, tumpah. Keluar air lah kan? Kalau kita masukkan minyak dalam cawan, apa yang akan ada dalam minyak tu? Dalam cawan tu? Minyak. Minyak. Kalau kita keluarkan, keluar apa? Keluar minyak kan? Dua minyak. Kalau kita masukkan tahi dalam cawan, apa yang akan masuk dalam cawan tu? Serangga. Serangga betul. Kita masukkan tahi dalam cawan, yang akan ada dalam cawan tu tahi lah, betul kan? Kalau kita keluarkan, keluarlah tahi, betul? Betul. So, apa yang saya nak sampaikan, cawan tu ibarat hati kita. Cawan ibarat hati kita. Apa yang masuk dalam cawan tu adalah apa yang kita baca, apa yang kita tengok dan apa yang kita dengar. Dan yang keluar tu adalah akhlak kita. So kalau kita dengar benda yang baik, baca benda yang baik, tengok benda yang baik, maka yang akan masuk dalam hati kita adalah benda yang baik dan akan keluarlah akhlak yang baik. Tapi kalau kita baca benda tak elok, tengok benda tak elok, dengar benda tak elok, maka benda-benda yang tak elok tu akan masuk dalam hati kita, maka akan keluarlah perkataan-perkataan yang tak elok. So sebenarnya orang-orang yang mencarut ni berpunca daripada hati dia yang bermasalah. Punca hati bermasalah sebab dia tengok, dengar dan baca benda-benda yang bermasalah. So cara nak tinggalkan mencarut adalah kita baca benda yang baik-baik, dengar benda yang baik-baik, tengok benda-benda yang baik-baik. Dalam Al-Quran, hati kita akan bersih, hati kita akan baik, barulah keluar akhlak-akhlak yang baik. So nasihat saya, banyakkan baca Quran, banyakkan solat, banyakkan berzikir. Contoh kalau sehari kita terpencarut, oi babi yang kau, kita counter balik istighfar 1000 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Counter balik. Oi bodoh yang kau. Astagfirullah, subhanallah, 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 subhanallah. Kita counter balik kata-kata buruk kita dengan zikir pada Allah SWT. Sebab Allah kata, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan tu akan menghapuskan dosa tersebut. So, selamat meninggalkan carutan. Bagus soalan ni. Soalan ni bagus untuk pencarut-pencarut di luar sana sekalian. Lagi satu soalan Ustaz. Terima kasih. Saya sentak Ustaz. Boleh. Saya sentak. Sentak Kawan saya ni dia setiap hari menangis. Sebab yelah dia kan kaki macam tengok benda-benda tak elok. Dia setiap hari cerita kat saya. Dia setiap malam menangis. Kali lepas tengok benda tu, lepas tu dia menyesal. Lepas tu bila rasa tengok, dia terus tengok. Mesti nak tinggalkan tu. Maknanya kawan kamu ni, dia ketagih video lucah lah kan. Dan dia banyak kali menangis sebab dia tahu tengok video lucah ni tak bahagia. So dia dah banyak kali berdoa, menangis, memohon kekuatan. Tapi end up, dia tengok balik benda tu, betul? Betul. Okay. So macam mana nak buat? Pertama sekali adalah benda-benda yang ketagih ni, kita punya struggle kena lebih sikit. Pengorbanan yang kita buat kena lebih sikit. First, kalau kita tahu punca kita tengok video-video lucah sebenarnya daripada telefon kita, buanglah telefon kita. Saya ada seorang kawan, dia ada iPhone time tu. iPhone tu lah, iPhone aku. So satu hari, dia ni banyak tengok video-video lucah dekat iPhone dia tu. Apa dia buat? Dia nak ubah, dia campak iPhone dia tu dalam tasik. So kata dia, kau apa hal campak phone kau dekat tasik? Dia kata, aku nak berubah. So dia tahu punca aku banyak tak jaga mata aku sebab telefon aku ni. So apa dia buat? Dia campak benda tu. So kita, itu antara cara pertama lah. Yang kedua adalah setiap kali kita jatuh dengan dosa tu, taubat lagi. Jatuh lagi, taubat lagi. Jatuh lagi, taubat lagi. Tengok balik, taubat balik. Tengok balik, taubat balik. Tengok balik, taubat balik. Sampai mati. Dan janganlah bangga buat benda tu. Dah buat benda tu, janganlah cerita kat orang. Janganlah ajak orang untuk tengok benda tu pula. Biar antara kita dengan Allah je. Biar Allah je tahu apa struggle kita untuk nak tinggalkan maksiat tu. Itu antara cara-cara. Sebenarnya, saya dah buat video lah dekat YouTube Tarbiyah Sentap. Korang pergi YouTube Tarbiyah Sentap, saya ada tulis saja cara tinggalkan ketagihan video lucah. So saya ada jawab panjang lebar dalam YouTube. So korang boleh dengar Kita tengok. Dah tengok dah? Bagus. Semoga bermanfaat. Saya boleh tengok. Tapi dia stay tak boleh. Sebab itulah
tengok je tak cukup. Kenalah amalkan. Ramai orang hari ni teori dah banyak dah. Kalau saya bagi 1000 cara nak meninggalkan maksiat sekalipun, tapi kalau tak buat, tak guna juga. Sebab tu saya cakap bab-bab ketagihan ni kau kena struggle sikit. Kau kena push, kau kena paksa diri kau. Kalau nafsu ni kau layan, lagi dia puas. Lagi kau layan nafsu, lagi nafsu kau akan menggila. So kau kena lawan sikit. Kena fight sikit nafsu kau. Macam itulah cerita dia. Okay, salam kawan kamu tu. Allah, terima kasih sangat Ustaz. Saya ingat saya tak dapat buat live dengan Ustaz ni. Saya record tak dapat. Tiba-tiba dapat kan. Alhamdulillah. Salam Aja. Okay. Bye Ustaz. Okay, love you. Terima kasih. Okay. Jumpa lagi. Guys, ada Naufal guys. Cuba live bersama Naufal Isa. Naufal Isa ni guys, antara sahabat baik saya yang saya sangat kagum lah. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Dalam kegelapan. Nampak gigi je Bal. Nampak gigi je? Oh, ketutup. Tidak. Saya bang. Alhamdulillah. Gelap tak apa. Janganlah macam itu. Aduh. Mana? Terangilah Jangan. ke mana. Ana pakai songkok. Oh. Guys, korang dah dengar belum Lathi challenge versi dakwah yang Naufal cover? Dah nak dekat 200,000 views, geng. So korang boleh dengar di Instagram Naufal, boleh follow dia. Dan bulan ni insya-Allah Naufal dan Irwan daripada The Truth akan release single yang bertajuk Cinta Sementara. So korang kena nantikan. Assalamualaikum. Oh, Allah, share. Bang, anak nak tidur dah tadi. Nak tidur, kena Kenapa? Kenapa? baru nak tidur dah kena seksa kan? Tu lah tu. Saya bang, rindu lah. Alhamdulillah, sihat Alhamdulillah. Yang lain saya, yang lain. Entah sihat tak? Ana rindu yang tu je. Halkum tu macam besar je, sakit ke? Mana Alkum? Mana? Tak ada bang. Ui, besar. Nampak besar Dahsyat tu. Sakit ke tu? Yang tahunnya lagi besar tu. Ana punya tak ada. Ana di sebalik kopiah je lah masalah dia. Yang lain perfect. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Okay, Siap, bang. Al. Yo. Cerita sikit pasal single ni bila nak release? Bila nak datang Shah Alam? Oh macam tu terus InsyaAllah korang nantikan single terbaru The Truth, saya dan Irwan Faris. Tak lama lagi. Bila? Tak lama lagi. InsyaAllah minggu depan saya ke Shah Alam lah untuk settlekan single. Music video. Music video. So korang doakan lah yang Naufal dengan Iwan ni akan datang Shah Alam pada 15 hari bulan. Time tu kita orang akan recording, akan buat music video dan sebagainya. So insyaAllah bulan ni lagu tu akan release. Betul? Yeah. InsyaAllah korang doakan. Nyanyi sikit bang. Nyanyi terus. Nyanyi pagi. Okay. Macam mana lagu dia? Lupa tu lah. Macam tu lah. Betul lah tu. Bagaimana hati. Apa? Tak nak nyanyi ke? Kita jus. Kita je, okey. Okay, Kita one, dulu. Jus. Tipu. Betul lah. Tipu. Sekali. Okay, kita cakap serentak. Burung ke Okay. batu ke air? Macam mana nak cakap sentak? Cakaplah. 1, 2, Okay. 1, 2, 3, batu. 3. Tengok. Mana tangan dah? Enter tak ada. Aduh, susah lah orang macam gini. Macam mana umat Enter tak keluar pun tangan. Aduh. Sekali. Okay lah. Sekali 1, 2, 2, 3. 3. Weh, sama. Burung bang. Tak ada tali sama. 1, So enter start 2.
Oh, nak start dulu. Sebab burung, entah punya burung. Macam lain je tu. Lain. Okay. Bagaimana hati tak tergoda. Oh, macam tu. Sekejap. Sampai mana tadi? Tergoda. Tergoda. Ha. Goda di celah terhias seri warna, kelabu mata, terpukau jiwa, lupa musafirku cuma semen apa? Semenyi. Bukan, lain. Tempat bang, tempat. Oh, bukan semenyi. Bukan. Tempat. Oh, semen apa? Sementara. Ya. Rindulah suara Antapal. Semenjak Halkum makin besar ni. Dahsyat. Mana makin besar? Asal makin besar pula. Okey, Pal, Ana ada satu soalan lah, Pal. Oh, apa soalan tu? Ana ni dah kahwin. Okay. Alhamdulillah lah. Anak pun dah Alhamdulillah. 2. Dan ujian zaman Ana bujang berbeza dengan zaman sekarang. So, Anta sebagai orang yang berumur, berapa umur Anta? Kerasia? Alhamdulillah 23. Tahun ni 23 Masya Allah. So, sebagai orang, Alhamdulillah. Ana time umur Ana 23, Ana dah kahwin tau. Ana kahwin awal 23. So, Anta sebagai orang yang umur 23 sekarang ni, dengan sekarang ni godaan kiri, kanan, depan, belakang macam-macam. Macam mana Anta nak jaga diri Anta daripada fitnah wanita ni? Macam Ana nak yakin jaga. ramai perempuan DM Anta kan. Nak gedik-gedik dengan Anta. Tapi macam mana Anta jaga diri Anta? Macam mana nak jaga diri Ana? Ha. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz ni. Allah. So soalan dia adalah macam mana Ana jaga diri Ana daripada godaan. Orang kata segala godaan lah sebenarnya. Sekarang kita dah tak sementara lah. cinta sementara lah. Okay. So macam mana firstly benda yang paling penting lah dalam hidup ni, satu benda kita kena tahu, matlamat. Matlamat hidup Matlamat hidup sangat-sangat penting dalam hidup kita, dan niat kena jelas. Niat matlamat ni lebih kurang lah. Kan? So maknanya kita kena tahu matlamat ni hidup kita untuk apa sebenarnya. Niat kita hidup untuk apa. Matlamat kita hidup untuk apa. Itu yang pertama. Sebab tu bila kita tahu matlamat hidup kita, kita akan berhati-hati setiap apa yang kita lakukan. Sebab kita tahu hidup kita bukan untuk memuaskan apa yang kita mahukan. Sebab akhir sekali kita tahu hidup bukan untuk kejar apa yang kita mahukan, tapi untuk buat apa yang Allah mahukan. Sebab apa kita buat untuk Allah mahukan? Boleh je buat untuk apa yang kita nak kan. Macam-macam boleh kita buat. Kita nak buat, kata nak couple, boleh je kan. Tak ada apa pun. Boleh couple sekarang, tak ada apa pun. Tapi kenapa kita nak buat untuk Allah nak? Maknanya kita buat untuk apa yang Allah mahukan lah tadi tu kan. Sebab akhir sekali kalau kita buat untuk apa yang kita mahukan, benda tu takkan ada kesudahan, malah ianya mampu mengecewakan diri kita, mampu menderitakan diri kita. Kita akan sakit bila kita ditinggalkan. Macam tu juga sebab tu banyak orang hari ni dia akan rasa pedih, sakit, dia tak jumpa jawapan hidup dia. Sebab dia terlalu letakkan cinta manusia yang pertama. Dia terlalu letakkan cinta dunia ni yang pertama. Akhir sekali, inilah cinta yang sementara kita kejarkan. Sebenarnya cinta yang kekal abadi tu ada pada Allah SWT. Cinta pada Allah. Itu yang pertama, niat yang pertama. Pertama yang kedua adalah, kalau kau nak jaga diri korang, first kali matlamat hidup korang kena jelas. Bila korang letak Allah dalam hidup korang, Allah yang korang letak dalam hati korang tu lah yang akan menyelamatkan korang. Tapi kalau hidup korang tak ada Allah, tu yang langgar halal haram tak rasa bersalah tu. So first matlamat hidup kena jelas. Kedua, yang kedua adalah sayangkan diri kita. Kasih sayang. Benda ni sangat-sangat penting. Sebab orang hari ni, manusia hari ni
dia terlalu sayangkan orang lain sampai terlupa nak sayangkan diri dia. Sebab tu akhir sekali diri kita ni disakiti, dikhianati, tak diambil, orang kata, last kita kata, kenapa orang tak ambil kisah kat aku? Kenapa orang tak cintakan aku? Sedangkan kita seolah-olah tak bersyukur. Yang mana Allah sedang cintakan kita. Nikmat kita hari-hari dapat, kan? Kita masih dapat bernyawa. Kita masih dapat hidup dengan aman. Kita masih lagi diberi peluang hidup untuk bertaubat kepada Allah. Dan diberi kesihatan yang baik. So sedangkan kita dah ada nikmat, kan? Macam dalam Quran Allah kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana kita dustakan? Tu macam kita tadilah, kan? Kita terlalu cakap kenapa orang tak ambil kisah pasal kita dan sebagainya. Sedangkan Allah cintakan kita. So benda yang paling penting, yang tadi yang pertama niat, yang kedua niat lah sayangkan diri korang. Firstly sebelum kita nak sayangkan orang lain, sayangkan diri kita. Jangan kita gadaikan maruah diri kita. Dan yang paling penting, jangan kita gadaikan maruah agama. Sebab apa? Nabi dulu susah payah untuk menjaga agama kita. Mati-matian untuk kita dapatkan Islam. Dan akhir sekali, hari ni kita senang-senang je untuk gadaikan maruah agama. Maknanya, kita kena sayangkan agama kita. Allah, betul lah macam lagu yang Ana buat tu lah. Kerana dunia sanggup kau gadaikan. Apa Ana lupa? Kerana nama kau sanggup lukakan baginda. Atau tiada lagi cinta, walau dia korban segala, kejamnya dirimu. Fabi ayyi ala'i rabbika Tukadziban. Dengar lagu tu dekat YouTube guys. Izinkan saya bertanya, okey siapa nak tanya? Bukan senang-senang nak dapat naukan walaupun dia live setiap malam. Okay, mana ada? Siap abang. Aduh. Alhamdulillah saya Nak abang. tanya Ana dah tanya entah soalan, entah pula tanya soalan. Ana nak tanya entah lah. Boleh. Macam mana entah dapatkan kekuatan diri entah? Macam sekarang ni entah adalah CEO kan? Betul kan? Betul lah. Founder Tarbiyah Sentap. Entah jugalah yang penulis buku kan? Entah jugalah. Jangan nyorok bang. Tak sihat Siap. Malu ke? Ana pakai burdah je, burdah. Oh pakai budak. Bagus lah. Semoga istiqamah. Amin ya Rabb. Apa tadi? Entah jugalah yang komposer. Komposer ke? Mana ada? Ya juga, ya. Betul. Dan juga penulis lirik. So, soalan dia sebenarnya. Sabarlah bang. Jadi soalan dia lah. Macam mana entah dapatkan kekuatan diri entah balik supaya kuat lah. Bila ke entah memang sentiasa tak ada rasa macam ni. Masuk Ana waktu entah macam down sikit kan. Tak down banyak pun down sikit lah. Macam mana entah dapatkan kekuatan diri entah untuk teruskan apa yang entah lakukan. Ini Ana tak tipu Okay. Ni Ana tak tipu. Macam tu ke? Itulah. Okay. Okay guys. Setiap orang ada masa jatuh dia. Hatta Nabi SAW pernah bersabda, walikulli amalin syirrah, walikulli syarratin fatrah. Setiap orang ada masa semangat dia. Dan setiap masa semangat ada masa down, masa jatuh. Masa kita berada di bawah, rasa macam dah tak ada harapan. Semua orang pernah merasai saat-saat macam tu. Dan Nabi kata, faman kanat fatratuhu ala sunnati. Siapa yang time dia tengah down, time dia tengah sedih, time jatuh, dia masih berpegang pada sunnah, faqadih tada, maka dia akan diberi petunjuk. Tapi point dia, semua orang ada masa jatuh, termasuklah diri saya sendiri. Anta pun mesti pernah down, betul tak? Betul. Tapi pertama sekali, bagi Ana, antara penguat Ana untuk Ana istiqamah sampai sekarang adalah sahabat yang baik. Wallahi Ana cakap, Ana sangat syukur dapat kenal Anta. Dua bang. Ni betul wallahi. Alhamdulillah, terima kasih bang. Sahabat yang
Ana sangat cinta kerana Allah. Walaupun kita kenal tak lama tau Fal. Betul bang. Setuju. Tapi mungkin betul lah orang kata roh ni Allah dah temukan daripada di alam roh lagi. So kita ni sebenarnya dah bertemu di alam roh. Sebab tu bila kita kenal sekarang kita dapat. Dan bagi Ana, setiap kali Ana down, benda yang Ana akan buat ialah Ana akan cari kawan-kawan Ana. Ana akan ajak makan sekali. Ana dapat tengok kawan-kawan Ana senyum, kawan-kawan Ana seronok makan pecel. Padahal kalau nak bandingkan masalah dia orang lagi banyak sebenarnya. Betul. Tapi dia orang boleh bahagia, boleh senyum, boleh gelak tawa, boleh kuat. So benda itulah yang menguatkan Ana sebenarnya. Faham. Bila Ana tengok hantar semangat buat dakwah. Guys, Naufal ni antara anak muda yang saya hormati lah. Sebab biasanya kalau korang nampak penawar-penawar muda kat media sosial ni, dia mesti ada selitkan unsur-unsur gedik-gedik gatal-gatal nak goda-goda perempuan, buat muka acah-acah gedik. Saya tak suka benda tu. Tapi Naufal ni antara yang saya nampak dia menjagalah. Moga istiqamah lah. Saya rasa InsyaAllah doa dia. Tapi nak kata antara step pertama Ana nak kuatkan diri Ana ialah Ana jumpa kawan-kawan Ana lah. Sebab itulah Ana selalu bawa kawan pergi pecel kan. Betul tu lah. Itu memang terapi Ana paling indah lah dalam hidup ni. Alhamdulillah bang. Ana Sebab dapat. Guys, Umar Al-Khattab kata antara nikmat dunia paling best adalah ada sahabat yang baik. Sahabat yang baik inilah yang akan menguatkan korang insyaAllah. Kedua, bila tengah down tu, cuba take time dalam hidup ni. Kadang-kadang orang menafikan benda ni. Tapi cuba take time dalam hidup korang. Bila korang down, sedih, sakit, cuba take time solat tahajud. Bangun malam-malam, ambil wuduk, solat tahajud, sujud yang terakhir, doa dalam hati. Kalau tak tahu bahasa Arab, doa dalam hati, luahkan segala-gala pada Allah. Lepas habis tahajud, doa lagi, zikir, istighfar, puji Allah, besarkan Allah. Ketika tu, korang punya masalah tak hilang. Masalah korang tak hilang, masalah korang still ada. Tapi hati korang tu seolah-olah dapat satu kekuatan yang luar biasa. Wallahi. Seolah-olah beban tu hilang. So, dua benda ni. Kuatkan hubungan dengan Allah SWT dan cari sahabat yang baik. Itu cara dia, Pan. Anda nak berjaya dalam hidup, buat dua benda ni. Jangan sedih-sedih, Pan. Kalau sedih, datanglah Shah Alam. Kita pecel. InsyaAllah. Ana pun lama tak rasa pecel. Okey, itulah guys. Tu lah, 15 bulan insyaAllah. Okay, Pal, Ana pun nak menulis buku Oh, aduh bang. Ya. Sebab Dah berapa muka surat? baru 30 muka surat. Okey lah tu bang. Ana sehari Ana cuba around 20 muka surat. So 25 muka surat lah. So target Ana 7 hari. 7 darab 25, 25 darab 7, 5, 3, 14, 15, 17. 175 muka. So target Ana buku ni around 200 muka surat lah. So doakan. Api. InsyaAllah. Api saja. Api. Apa tu batang? Api ni antara sahabat saya yang sangat saya hormati dan sangat saya kagumi lah. Dia antara orang yang banyak ujian dalam hidup dia, tapi dia antara orang yang paling banyak buat kita orang semua tersenyum bahagia. Betul tak, Pal? Betul bang. Orang boleh follow lah Hafiz ni. Dia antara orang yang Benar, saya Hafiz. sangat hormat, respect. Sangat saya kagum. Fikri. Fikri pun ada. Kita pin. Macam ni kita kena pin. Fikri ni antara orang yang paling tak guna lah dalam hidup ni. Sebab apa? Sebab dia punya suara sedap sangat. Ui, betul. Nmesh Malaysia bang. Suara dia macam Nmesh tapi versi Malaysia. Okay, Fikri nyanyi sikit. Okay, nyanyi sikit. Okay. Sedap ni. Sedap ni. Sedap baik. Sedap. Memang. Okay, kita halau dia. Okay, tu je lah. Pal. Kita balik lah Okay bang. Okay. Ha? Terima kasih sudi layan Ana. Okay, insyaAllah kita jumpa minggu depan. Kita Okay, siapkan amin. sama-sama. Okay. Assalamualaikum. Okay, bye.
Peace pula. Kita cuba. Peace. Mana tahu dapat rezeki. Oh, Hafiz tak dapat guys. Hafiz tak dapat. Okay. Terima kasih semua sebab join live ni. Nantikan buku baru pada 14 Jun ni. Kami buat set kotak eksklusif, ada 4 buku baru. Beli set kotak eksklusif tu dapat 4 buku baru, dapat free free postage, dapat free album Robitoh, dapat tanda tangan penulis, harga 120 sahaja dan hanya ada 3,000 sahaja. Terhad pada 3,000 pembeli sahaja. So siapa cepat dia dapat, insya-Allah. Okey. Jumpa lagi di masa akan datang. Minta maaf salah silap. Siapa yang belum dengar lagu Let's Hear Challenge versi dakwah Robitoh nyanyi, korang boleh dengar di YouTube Tarbiyah Serentak, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.